pasangan membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, membuka impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengulang langkah yang penuh bermakna dengan keazaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada semua rakan-rakan niaga Ikhtisas pada malam ini. Alhamdulillah, malam ni kita dapat sekali lagi bersiaran di dalam program kita Business Opportunity Success Seminar, dan insyaAllah malam ni kita akan bersama kita pada malam ini adalah Encik Tarmizi bin Abdul Qahar yang juga seorang agency director di Ikhlas Tijarah Synergy Associate PLT. Selamat datang Encik Tarmizi. Ya, terima kasih. Okey, alhamdulillah Encik Tarmizi pun dah berada di sini. Pertamanya kita nak mengucap kita mulakan program kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tengok. Okey, jadi malam ni sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Tarmizi bin Abdul Qahar. Kita punya tetamu jemputan penceramah kita pada malam ini. Dan juga saya juga mengalu-alukan semua rakan niaga kita yang dapat turut hadir pada malam ini, yang telah memeriahkan program Business Opportunity Success Seminar. Dan untuk makluman semua rakan niaga, program ini adalah program yang memang kita aturkan setiap hari Rabu malam, dan insyaAllah setiap hari Jumaat malam untuk sembang santai takaful. Dan dengan harapan kita bila program ini diadakan, objektifnya adalah untuk kita bawakan kita punya leader, pemimpin-pemimpin kita di peringkat Ikhtisas untuk bersama-sama berkongsi dengan anda semua di luar sana tentang satu bentuk perniagaan ala baru, Ikhlas Tijarah Synergy Associate PLT, dengan kita punya business model BOSS atau franchise business opportunity business owner synergy system. Dan alhamdulillah hari ini kita sekali lagi bertuah sebab kita ada seorang lagi agency director kita yang akan berkongsi dengan kita tentang peluang-peluang perniagaan bersama dengan Ikhtisas menggunakan sistem BOSS, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Encik Muhammad Tarmizi bin Abdul Qahar, iaitu kita punya agency director di Ikhlas Tijarah Synergy Associate PLT.
Dan beliau juga adalah sebenarnya telah pun menyertai Takabur ini, iklan ni sejak tahun 2014 ya, Cik Tarmizi ya. Ya. Sejak 2014. 2014 dan kemudiannya telah pun menyertai Ikhtisas sebagai agency director pada tahun 2000, pada bulan April tahun 2019 ya. Ya, betul. Jadi kita hari ini nak bagi peluang kepada Cik Tarmizi untuk menceritakan tentang kelebihan-kelebihan menyertai Ikhtisas, dan insya-Allah kita bagikan ruang kepada beliau sebentar lagi. Jadi saya tanpa membuang masa lagi, saya ingin persilakan Cik Tarmizi ya untuk berkongsi dengan semua rakan niaga di luar sana tentang kelebihan-kelebihan dan juga manfaat yang anda boleh dapati sekiranya menyertai Ikhtisas. Silakan Cik Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati moderator BOP pada malam ini, merangkap CEO Ikhtisas, Cik Syahrul Nizam. Nama panggilan ringkasnya kita panggil Cik Syah lah. Kan. Seterusnya warisan BOD, MD, AD, SCP, EP, dan yang saya alu-alukan mungkin ada yang pertama kali join kita punya BOP secara live malam ni. Saya nak ucapkan selamat datang. Kan, insya-Allah kita sama-sama, saya lah akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan peluang kerjaya di Ikhtisas. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan apakah peluang yang ada di Ikhtisas ni, saya nak mengajak tuan-tuan untuk kenal diri sendiri dulu. Kita nak kenal diri sendiri dulu, kan? Siapakah kita sebenarnya, kan? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Tidaklah Allah jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk tunduk, untuk beribadah, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, Cik Syah dan rakan-rakan yang ada dalam live pada malam ini, Allah jadikan kita semua ni untuk beribadat, bukan untuk benda lain sebenarnya, kan. Tu saya ajak tadi supaya kita pertama sekali kita nak kenal diri kita dulu. Kalau kita kenal, insya-Allah apa benda yang kita buat selepas ni kita menjurus ke arah kita panggil untuk beribadah kepada Allah. Dan apa kaitan Ikhtisas dengan ibadah ni? Sekejap lagi insya-Allah saya akan share lah apa kebaikan yang tuan-tuan, puan-puan bila mana tuan-tuan dan puan join je Ikhtisas, segala kerja buat tuan-tuan tu dikira satu amalan, kan, satu ibadah kepada Allah. Kerana ibadah ni banyak jenis, ibadah khusus, ibadah sunat dan sebagainya, kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita dalam Al-Quran juga, kita ni saya tak ingat ayat penuhnya, tapi ayat yang saya ingat separuh je, inni ja'ilun fil ardi khalifah, iaitu kita manusia ni diutuskan untuk jadi khalifah di muka bumi inilah, kan. Okey, itu saja sebagai mukaddimah lah saya punya sharing mukaddimah pada malam ni. Baik. Okey, minta next slide. Okey. Okey, tadi saya okey. Sebelum tu tadi Cik Syah ada menyebut berkenaan dengan Ikhtisas, kan. Ikhtisas ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Ikhtisas ni merupakan agensi leader corporate. Kalau dulu benda ni tak ada, kan, tapi lately ni mutakhir ni
Kalau tuan-tuan perasan, sekarang ni banyak sangat ibarat seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Ikhtisas ni banyak sangat baru-baru keluar kan. Jadi apakah kelebihan ikhtisas ni? Sistem ALC ni kan. Satunya ni dia tuan-tuan dan puan-puan. Tadi slide pertama tadi saya tak cerita slide pertama tadi meeting BOD dengan CEO lama lah. CEO lama yang mana dah pencen lah. Sekarang ni kita ada CEO barulah yang insya-Allah lah boleh beri penambahbaikan lah khususnya di takaful ikhlas dan juga ikhtisas lah. Okey, mereka ni lah wajah-wajah yang kita panggil yang menubuhkan ikhtisas. Mereka nak tubuhkan ikhtisas ni bukan modal yang kecil tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya ambil modal yang memerlukan modal yang sangat-sangat besar kan, sangat-sangat tinggilah. Saya difahamkan untuk menubuhkan sesuatu ASC ni perlukan modal yang besar, dan mereka inilah BOD yang kita sayangi kan, telah mewujudkan platform untuk kita semua di ikhtisas. Okey. Next slide. Okey, apakah kelebihan yang ada pada ikhtisas tuan-tuan dan puan? Di ikhtisas ni kelebihan kita kita tadi mempunyai kalau tuan-tuan perasan kita ada 9 orang 9 orang BOD yang mereka ni mempunyai kepakaran yang mempunyai kita panggil pencapaian sebelum ni dalam agensi masing-masing. Pencapaian yang tahap yang tinggilah kan, dan kita sangat-sangat bertuah sebab dalam ikhtisas ni kita mempunyai mentor yang ramai untuk kita rujuk, untuk kita dapatkan coaching secara percuma kan. Kalau tuan-tuan puan-puan nak dapatkan coaching daripada pihak luar, harganya bukan murah saya rasa kan. Harganya mungkin ribu-raban, puluhan ribu pun ada tapi bagusnya di ikhtisas ni kita ada sifu, kita ada mentor yang kita boleh dapatkan coaching direct daripada mereka, dan mereka semua ni berada di Shah Alam, ada di Negeri Sembilan, Nilai. Di Johor kita ada paling ramai lah setakat ni Cik Syah, kita ada 4 orang. Betul, di Johor paling ramai sekali. Johor paling ramai lah setakat ni yang tempat saya berkhidmat lah, bekerja sekarang ni kan. Dan kita yang terbaru kita ada di Ipoh kan, kita ada di Ipoh dan insya-Allah akan datang ni kita kalau boleh kita nak setiap negeri tu ada je. Kita akan ada di Melaka pula nanti Cik Tamizi Alhamdulillah, berita baru. InsyaAllah kami soon ni kita akan ada di Melaka. So, apakah benefit yang tuan-tuan puan-puan akan dapat daripada ikhtisas ni? Dia sebenarnya memudahkan kerja-kerja untuk tuan-tuan dan puan-puan merekrut sebenarnya kan. Sebab dalam ikhtisas ni kita diajar untuk menjadi business owner kan, mewujudkan franchise di seluruh Malaysia sebenarnya kan, dan sumbernya kita dah ada kan. Tak perlu tuan-tuan keluarkan modal untuk sewa bilik, sewa bangunan dan sebagainya lah. Sebab benda ni tuan-tuan boleh dapat kelebihan ni di ikhtisas. Okey. Seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan, inilah tadi saya sebut wajah-wajah yang di sebalik penubuhan ikhtisas ni, mereka inilah yang mencetuskan idea, mengerahkan tenaga, mengeluarkan modal yang agak besar untuk mewujudkan ikhtisas kan. Mereka ni terdiri pada yang saya nak sebut juga kat sini, daripada moderator kita, merangkap CEO Cik Syah, Cik Husaini, Puan Sheila, Hajah Sheila, Haji Mak Syah, Cik Arsalan, Cik Zinda, Haji Jeffrey,
Tuan Haji Bakzihar dan Tuan Haji Amran. Mereka semua ni mempunyai kepakaran, mempunyai ilmu yang sangat banyak. Kalau dikira mereka punya pengalaman 100 tahun lebih, kalau ditambahlah segala pengalaman yang diorang ada. Dan inilah yang ada pada kita di Ikhtisas. Okey. Seterusnya. Okey, MBA IFP Associate PLT. Okey. Inilah merupakan syarikat yang saya naungi, yang diketuai oleh Tuan Haji Bakzihar bin Muhammad Basri. Dan MBA ni mempunyai 2 cawangan. Yang pertama di Senai, saya sekarang ni di Senai, dan yang kedua kita ada di Shah Alam yang diketuai oleh Haji Amran. Okey. Baik, seterusnya. Okey, pengalaman kerja saya di tempat lama dan di tempat baru, sedikit sebanyaklah pencapaian di tempat baru. Sebelum ni saya pernah selepas grad lah dalam jurusan pengurusan perbankan. Saya grad 2009 di Universiti Utara Malaysia dalam bidang perbankan. Selepas grad tu saya terus je dapat kerja, pengalaman kerja lah nak cerita ni, di Jabatan Audit Dalaman HPA. HPA ni syarikat, kalau tuan-tuan perasan, syarikat Kopi Radik tu. Kopi Radik Mais Cawan. Itulah tempat kerja saya dahulu. Yang first saya kerja adalah kat situ. Kan? Kemudian seterusnya saya dapat offer lah bekerja di Ma'had Tahfiz Al-Imam An-Nawawi di Perlis. Yang pertama tadi HPA pun di Perlis juga. Kemudian kerja kedua saya di Ma'had Tahfiz pun di Perlis juga. Alhamdulillah lah, lebih kurang 7 tahun jugalah saya berada di utara tanah air, kan, sebelum saya merantau di Johor, kan. Jadi sikit sebanyak. Kemudian boleh tanya sebelum tu Ustaz, macam mana boleh berpindah daripada Perlis ke Johor tu? Nak kena cerita juga kan? Okey, bagaimana berpindah? Okey, ceritanya rumah saya lah. Rumah saya ni dia dapat posting ke Kulai Johor ni. Guru seorang guru Dia merupakan seorang guru. Okay. Sebelum ni bila dah kahwin, dah bersalin, kemudian dia diposting ke sini, ke Johor. Kemudian saya fikir tak syok lah sebenarnya kahwin duduk jauh-jauh ni, PJJ. Kan. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti kerja di sana. Dan waktu saya berhenti tu, saya tak ada apa-apa kerja lagi sebenarnya di Johor ni. Saya datang dengan tawakal yang tinggi lah, memang tawakal betul lah. Ada asbab masuk tabung ikhlas tu. Ya, betul. Dan dijodohkan jumpa dengan sifu saya lah, mentor saya, Cik Bakzihar. Kemudian saya masuk, sebelum saya masuk direct dengan saya masuk dengan leader AM saya dulu sebenarnya, Cik Jawahir, Ustaz Jawahir. Sebab sekarang dia tak ada dalam industri ni, jadi saya direct dengan Cik Bak lah, kan. Jadi kalau tuan-tuan perasan, 2009, 2011 tempat saya kerja tu merupakan tempat yang kalau jabatan audit tu, saya masuk kerja pukul 8.30, balik 5.30, ngadap laptop je, tak ada komunikasi langsung. Maknanya kerja ngadap nombor je. Masuk kerja ngadap nombor, key in data, report dan sebagainya. Lepas tu kerja kedua pun staff sokongan, tak bercakap sangat dengan orang pun. Jadi sebenarnya takaful ni, saya join ni bidang terjun, bukan saya minat sebenarnya. Pada awal lah yang saya join takaful ni. Pada 2014 tu saya join sebab saya nak pekerjaan yang boleh bagi masa yang fleksibel untuk saya, kan. Fleksibel dari sudut saya nak cuti, fleksibel dari segi saya nak
Contoh nak solat jemaah 5 waktu sehari, semalam. Jadi benda tu yang saya nak dapatkan daripada permulaan lah di takaful. Lama kelamaan bila saya duduk kat sini, sebenarnya saya boleh dapat income yang banyak sebenarnya, kan, bila duduk dalam ni. Itu yang saya sampai sekarang lah, alhamdulillah, terus istiqomah lah dalam takaful. Dan 2019 saya ambil keputusan setelah diajak, dipelawa oleh mentor Tuan Najib Azhar ni untuk join Ikhtisas. Pada peringkat awal saya tak nak join sebenarnya, kan. Saya dah selesa dengan buat kerja sendiri-sendiri, kan. Tak nak fikir pasal rekrutmen sebenarnya pada awalnya lah. Tapi bila saya fikirkan balik, industri takaful ni untuk kita dapat income yang cepat dan banyak, kita perlu buat aktiviti ataupun kita perlu ada rekrutmen. So saya join lah Ikhtisas pada tahun lepas lah. Okey, seterusnya dari sudut pencapaian saya, saya join 2014 tu saya tak bersungguh-sungguh lagi sebenarnya buat takaful. Saya tak nampak lagi peluang ni boleh bagi peluang yang cerah lah pada saya. Jadi saya buat ala kadar sahaja. Tapi start 2015 saya dah nampak takaful ni boleh bagi peluang yang dari sudut pendapatan, kan, yang banyak. So kat situ boleh tengok lah saya dah dapat contoh tadi 2016 band 10 qualified, 2016-17 pun sama, dan 2017-18 saya dapat pergi convention lah percuma ke Umrah, kan. Dan tahun lepas alhamdulillah dapat champion lah personal production Ikhtisas Senai, dan juga hat trick lah Mari dan banyak lagi lah. Kalau saya nak cerita kita punya pencapaian, apa yang best kat sini sebagai ejen ataupun rakan niaga, kerja buat kita ni dihargai. Tu yang best tu, kan. Kita dapat award, dapat duit, berbanding kita kerja, contohlah saya dah bekerja di tempat lain tu selama 3 tahun, saya tak dapat apa-apa pun. Walaupun pagi-pagi buta dah pergi, balik malam contoh tak dapat apa, hanya dapat gaji saja. Tapi di takaful Ikhtisas ni kita dapat commission dan juga kita dapat pengiktirafan, penghargaan lah. Okey, itu sikit sebanyaklah berkenaan dengan okey, next Cik Syah. Okey, ni kenalkanlah, saya kenalkan pada mereka yang belum kenal. Ini merupakan mentor saya lah, bos saya. Kita punya BOD, MD Ikhtisas Senai, Tuan Haji Muhammad Azhar bin Muhammad Basri. Dan di depan ni merupakan anugerah pencapaian yang pernah diperolehi oleh Cik Bak sendiri dan kami semualah tim Ikhtisas Senai. Nampak tak penuh meja, tak muat meja tu, kan. Tanya kepada MBA Senai. Okey, so kat sini kita beruntung lah. Kita beruntung, saya sangat beruntung, tuan-tuan yang sangat beruntung. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dengan mata sendiri. Kita punya salah seorang BOD merupakan proven yang dah terbukti telah mencapai banyak award, kan. Dan kita masuk di Ikhtisas ni, kita nak korek rahsia dia sebenarnya. Macam mana dia boleh dapat award sebanyak ni, kan. Jadi kita sangat beruntung sebab kita berpeluang untuk menimba ilmu, pengalaman daripada beliau. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, ni merupakan trip yang kita boleh dapat bila kita join Ikhtisas, kan. Dan kalau tuan-tuan tengok kat sini, gambar yang salah satu tu di belakang tu ada bukit itu merupakan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni siapa-siapa yang katanya lah yang nak jodoh pergi ke situ, Cik Syah. Tentu pula
Kan, sebab kat situ Jabal Rahmah ni merupakan antara tempat pertemuan antara Nabi Adam lah, tok yang kita dengan Siti Hawa. So apa yang yang kita boleh dapat daripada Ikhtisas ataupun Takaful Ikhlas ni adalah Takaful Ikhlas tak pernah miss untuk buat convention ke umrah. So rakan-rakan boleh grab peluang ni untuk pergi umrah secara percuma tuan-tuan. Percuma. Alhamdulillah tahun lepas lah 2019 bulan 2 alhamdulillah saya bersama rakan-rakan ni grup ni pada banyak sangat grup tahun lepas sehingga 4 grup kita dapat tajaan percuma untuk buat umrah kan. Di samping tu juga kita tengok gambar kat tengah tu kita ngeteh lah dekat restoran Arab kan. Okey. Baik, seterusnya banyak lagi sebenarnya tuan-tuan boleh grab lah bila kita capai target untuk pergi convention secara percuma. Tadi macam kat Batam, tahun lepas kita pergi, lepas tu kita boleh juga pergi ke yang terbaru kita pergi Pulau Tioman. Ramai sangat yang pergi, best sangat-sangat, seramai lebih kurang 100 orang kan. Bila pergi ramai-ramai ni dia sonok. Kalau pergi seorang tak best. Jadi kat sini bestnya pergi ramai-ramai dan percuma. Tu yang best di Ikhtisas ni. Okey, insya-Allah. Dan banyak lagi lah tempat lain yang tuan-tuan boleh dapat sekiranya tuan-tuan join Ikhtisas. Okey. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita cerita dah berkenaan dengan kita dapat award kan, kita dapat pengiktirafan, kita boleh pergi pergi convention secara percuma. Dan kat sini apakah tugas sebenarnya kita sebagai ejen takaful? Saya sendirilah saya nak share pengalaman saya ni selama 6 tahun lah jadi ejen takaful ni. Saya kira lebih 100 lebih claim yang pernah saya buat, yang saya dah bantu klien-klien yang di bawah saya ni, macam-macam claim lah. Claim masuk hospital sebab slip disc, sebab demam, sebab accident. Dan yang hari ni, ni cerita hari ni, ada seorang klien saya ni tengah berada di KPJ Datuk On disahkan buasir lah, umur muda lagi, dalam 20 lebih sikit kan. Jadi dengan adanya pelan takaful ni kan, jadi dia boleh terus dapat rawatan di hospital pakar lah kan. Dan yang keduanya yang saya dah bantu dari sudut klaim hibah kan, klaim hibah yang mana pada bulan 2 itu hari bulan 5 dah dapat klaim hibahnya seorang balu. Bila mana kita bantu seorang balu yang kematian suaminya, alhamdulillah lah dia punya ucapan terima kasih, siap bagi doa pada kita kan. Kita pun rasa seronok sebenarnya bila kita dapat bantu waris-waris ataupun balu di luar sana Dan banyak lagi lah kalau nak cerita pasal klaim ni kan. Jadi kerja kita ni kerja yang sangat mulia kan. Kita nak bantu masyarakat di luar sana untuk memiliki pelan perlindungan takaful. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun ada menyebut Cik Syah yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah sebut dalam Al-Quran, dan hendaklah kita ni, kamu ni bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan kan, perkara takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara ismi, itu dosa, dan udwan, perbalahan, pergaduhan. Jadi kat sini kita nak tolong masyarakat di luar sana untuk pertama sebelum dia buat klaim dan sebagainya, kita nak ajak dia untuk menyertai ataupun menabung dalam akaun tabarruk sebenarnya. Sebelum dia buat klaim, dia mesti
mencarum dalam akaun tabarruk. Tabarruk ni apa tuan-tuan? Tabarruk ni adalah satu akaun derma lah. Derma yang mana bila sahaja tuan-tuan masuk je dalam takaful, confirm duit yang tuan-tuan carum tu bulan pertama, bulan kedua dan seterusnya confirm akan diagihkan pada orang yang memerlukan. Siapa yang memerlukan ni? Inilah contoh-contohnya. Ni antara klien-klien saya sendirilah yang pernah buat claim kan. Okey, seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kenapa saya dan tuan-tuan perlu memilih kerjaya keusahawanan yang tadi saya sebut kenapa saya pilih kerjaya usahawan ni sebab kita nak bantu masyarakat di luar sana supaya ada perlindungan dari sudut perlindungan medical card, perlindungan hibah, perlindungan kemalangan kan. Dan juga kenapa kita perlu pilih kerjaya keusahawanan takaful ni, tuan-tuan boleh baca di kata bijak pandai tuan-tuan pun kenal lah orang ni, famous sangat ni, Profesor Diraja Ungku Aziz dia cakap apa? Sekarang ni telah muncul satu perniagaan alah baru yang canggih yang tidak menggunakan modal tetapi mendapat keuntungan berlipat kali ganda, iaitu dalam industri insurans dan takaful kan. Modalnya sangat-sangat rendah. Saya sendiri pun modalnya masa exam itu hari 2014 je. Sekali tu je modal saya sebenarnya. Kan? Modalnya dalam 80 lebih je modalnya. Tapi keuntungan yang saya dah dapat ribu kali ganda lah Cik Syah sebenarnya. Kan? Alhamdulillah. Syukur. Daripada modal 80 kalau nak dikira lah total commercial lah start saya join takaful ni asalnya dah ratusan ribu kot. Dah banyak sebenarnya. Dah berkali ganda. Kan? Jadi itulah kelebihan yang ada pada konsultan takaful. Kata bijak pandai. Okey. Seterusnya. Okey, di samping kita membantu tadi dari sudut semasa klien tu hidup kan, maknanya dari sudut claim pampasan apa tadi hospital tadi, medical card, kita juga nak menyelesaikan isu ataupun nak menyelesaikan hutang hutang dengan Allah Taala kan. Haji ni merupakan rukun Islam yang kelima tuan-tuan. Jadi benda ni sebenarnya wajib kita buat dan kita nak pastikan semua yang join takaful ni kan, yang ambil polisi takaful dan yang belum ambil lagi, yang belum berkemampuan untuk pergi haji, dan saya rasa ramai lagi tak pergi haji. Saya sendiri pun belum kan, sebab kos tu satu kos lah. Kos kalau pergi package 40,000, 50,000 nak kena sediakan. Dan kalau kita nak tunggu turn panggilan daripada tabung haji kan, biasanya umur, kalau saya sendirilah, umur 100 tahun lebih je Syah baru saya dapat panggilan tu. Alhamdulillah. Betul tu. Semua orang pun macam tu kan. Entah hidup, entah biasanya umur 100 dah tak ada dah. Di alam lain dah kan. Jadi kat sini kat takaful ikhlas nak bantu nak selesaikan hutang kita dengan Allah Ta'ala, iaitu melalui badal haji supaya roh kita tenang di sana, tak ada hutang kan. Kalau tidak kita jadi langsui lah. Pontianak kan. Dan ini antara contoh gambar yang pihak takaful ikhlas telah badalkan haji lah arwah ataupun arwah klien lah takaful ikhlas. Okey. Seterusnya. Okey, tadi saya dah tunjuklah tadi gambar-gambar sebahagian klien-klien saya yang worded, yang buat claim hibah kan. Jadi tugas kita ataupun karier kita sebagai perunding takaful ataupun rakan niaga di ikhtisas ni adalah kita nak bantu masyarakat di luar sana supaya wang ringgit, duit simpanan yang dikumpulkan berpuluh-puluh ribu tu tidak diminta
tidak dibayar kepada hospital pakar sebenarnya, ataupun hospital kerajaan pun sebenarnya. Kalau sekarang ni subsidi, kalau kata kita buat operation di hospital kerajaan sekalipun, subsidi untuk contoh implan, nak masukkan besi, itu kena pakai duit sendiri sebenarnya, kan? Kena pakai duit sendiri. Saya ada beberapa saudara yang kena kanser tulang, dia buat pembedahan tu di hospital kerajaan, hospital HSA di Johor ni lah, kan? Pembedahan tu percuma, tapi alat implan yang nak dimasukkan di tulang belakang untuk support tu kena bayar 10,000. Jadi kat sini kita nak bantu masyarakat di luar sana supaya buatlah ataupun ambillah plan medical card, supaya in case lah berlaku macam tadi, ada sampai yang jual rumah, kan? Bagi yang ada rumah, jual rumah lah. Yang tak ada rumah nak jual apa? Susah. Jadi dia akan jadi susah dan meminta-minta lah. So kat sini okey ni, jadi kita nak selesaikan inilah. Okey, seterusnya. Okey, di Ikhtisas ni kita ada kita punya jalan, kan? Nak pergi ke nilai, kita ada pilihan sama ada kita nak ikut jalan lama ataupun nak ikut highway, kan? Nak pergi ke nilai HU lah. Dan di Ikhtisas ni kita ada jalannya juga, kan? Kita nak bagi peluang ni pada sahabat-sahabat rakan-rakan di luar sana. Yang pertama, di Ikhtisas ni kita nak bagi peluang untuk bina 5 angka pendapatan secara pasif untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan. Ikhtisas ni kita ada dua cara lah untuk dapatkan income. Yang pertama secara passive income, yang kedua kita panggil sebagai passive income dan active income. Sekejap lagi saya akan tunjukkanlah secara detail. Kemudian yang kedua, kita juga kita nak kalau boleh semua yang ada yang mendengar sesi BOP malam ni, kita semua ni ada aset 1 juta dalam masa lebih kurang daripada 3 tahun lah, insya-Allah. Kemudian bisnes ni juga, Ikhtisas ni juga tanpa perlu modal yang besar. Seperti saya cerita tadi, modal kecil je RM80 untuk exam, tapi kita punya pendapatan tu tak ada limit. Benda tu boleh pakai, boleh jana pendapatan sampai 1 juta, 2 juta dan seterusnya lah. Dan kita juga ada platform sebagai ALC plan. Okay. Dan kita target semua yang business partner yang ada dalam Ikhtisas ni minimum pendapatan adalah 10,000 insya-Allah. 10,000 sama ada secara part time pun insya-Allah anda semua boleh dapat sebenarnya 10,000. Kejap lagi saya akan tunjuk dia punya jalan dia. Okey, seterusnya. Okey, di Ikhtisas ni kita guna pakai untuk seperti mana kita tahu macam-macam bisnes yang ada di Malaysia ni, kan? Bisnes jual burger tepi jalan, kan? Bisnes apa lagi? Kowe, bisnes apa lagi? Jual nasi kerabu, kan? Dan macam-macam bisnes lah. Jadi di Ikhtisas ni kelebihan yang ada pada Ikhtisas ni, tuan-tuan boleh tengok kita ada sistem franchise. Macam tadi awal-awal saya dah tunjukkan, kita dah ada lebih 9 cawangan di seluruh Malaysia yang tuan-tuan boleh pergi, tuan-tuan boleh hadir untuk join program, kan, untuk tuan-tuan menimba ilmu dan sebagainya lah. Kemudian di Ikhtisas juga ni hanya memerlukan modal yang sangat rendah, sangat-sangat rendah. Tak sampai 1,000 pun, tak sampai 500 pun sebenarnya, kan, sangat-sangat rendah. Kemudian peratusan kejayaan tinggi, ini dah terbukti, yang mana kalau tuan-tuan perasan
siapa yang jadi ejen-ejen takaful ni biasanya lah kan income dia purata pendapatan ejen takaful ni 6,000 ke atas. Itu adalah purata commercial pendapatan ejen takaful. Kemudian pendapatannya cepat, tak perlu tunggu lama-lama. Seterusnya ini yang bestnya, pendapatan tiada limit, kan? Pendapatan tiada limit, ni best. Kemudian sistem sokongan digital, kita ada partner portal, kita ada apps dalam handset dan juga lain-lain lagi lah, banyak sebenarnya. Dan yang paling bagus, kita ada mentor, kan? Mentor ni yang tadilah kita punya BOD yang sangat-sangat supportive, yang sedia membantu kita semua sebagai rakan niaga di Ikhtisas ni untuk berjaya, untuk kita ambil pengalaman, kan, minta dia orang guide, dan mereka semua ni bersedia untuk bantu kita. Dan okey, seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ni kita tengok hakikat isi rumah ataupun masyarakat kita di luar sana, kan, yang bekerja dan yang mempunyai keluarga, kan, dan satu lagi mempunyai tanggungan, contoh yang sebelah tu, kan, tanggungan bila mana isteri dan suami bekerja, dia punya tanggungan tu stabil, kan. Tapi bila salah seorang tu, contohlah ketua keluarga, tiba-tiba dipanggil awal menghadap Allah Subhanahu Taala dan meninggal awal dalam keadaan anak-anak yang masih kecil, jadi apa akan berlaku pada keluarga tersebut? Biasanya lah masyarakat kita sekarang ni yang gaji yang sederhana lah, saya cerita ni, biasanya bila berlaku kematian pada suami, rumah akan kena lelong, kan, kereta kena tarik, dan juga perbelanjaan untuk isi rumah pun dah tak seperti dulu. Jadi tugas kita adalah sebagai ejen takaful ni, sebagai solusinya, kita nak menyediakan hibah takaful kepada setiap keluarga di Malaysia lah. Itu kita punya target. Okey, seterusnya. Okey, statistik perlindungan takaful rakyat Malaysia. Sebenarnya peluang yang masih kita tengok kat sini, jumlah peratusan orang Melayu lah, lebih kita nak cerita orang Melayu ni, orang Islam kita, yang ambil takaful baru 15%. Terlalu sedikit, kan. Kita ada populasi penduduk Malaysia sebanyak 32 million, kan. Ini sekarang ni 32, betul lah kot. Okey. Dan jumlah yang tiada takaful lagi, tuan-tuan dan puan, sebanyak 84% lagi. Market kat luar sana sangat-sangat besar, dan sebenarnya ini peluang untuk kita bantu masyarakat kita bagi kesedaran tentang pentingnya perlindungan takaful, kan. Sebab ejen-ejen sebenarnya kita di Ikhtisas tu masih kurang, walaupun 1,000, tapi tidak boleh nak apa kita panggil, nak beri kesedaran pada rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi tuan-tuan lah, puan-puan lah yang kita harapkan untuk join Ikhtisas, untuk sama-sama kita menyedarkan masyarakat kita, dan selepas itu apa yang tuan-tuan dapat adalah komersial lah, kan. So dalam industri takaful ni, peluang untuk tuan-tuan dapatkan klien sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Dan benda ni tak akan habis sebenarnya. Sebab apa? Setiap hari ada je orang bersalin, kan. Ribu-ribu yang bersalin di hospital. So market kita di takaful ni sangat-sangat luas lah, dan tak akan putus, tak akan habis, kan. Okey, insya-Allah.
Okey, seterusnya. Okey, rasa macam nak buat bisnes Ikhtisas lah, tapi okey ke? Kan? Okey tak kalau kita join Ikhtisas hari esok contoh ataupun kita dah join sebelum ni tapi masih ragu-ragu lagi dengan Ikhtisas ni. Berfikir lagi kan. Masih letak balik rumah kan. Belum start lagi dah ambil exam kan, dah ambil exam, dah ada co-agent tapi masih fikir lagi. Okey tak nak join Ikhtisas ni? Tuan-tuan boleh tengok pada keratan akhbar yang disediakan dalam skrin tu kan. Ini adalah survey yang dibuat oleh Bank Negara kan, yang dibuat oleh Bank Negara. Ceritanya berkenaan dengan pendapatan yang diperolehi oleh financial sector lah. Salah satunya perunding takaful lah yang paling tinggi kita panggil pendapatan lah di antara pekerjaan lain lah kan. Dan di sebagai perunding takaful juga ataupun dalam industri keuangan ni kita sebenarnya pendapatan kita melebihi 70% daripada income yang orang yang bekerja di sektor contoh doktor, sebagai engineer, lawyer dan accountants. So kat sini peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan menjana pendapatan sebenarnya sangat-sangat berpotensi lah nak dapat income 24,000 sebulan dan ke atas lah. Okey, seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 4 cara lah, 4 cara untuk kita dapatkan income kan. Kita ada makan gaji, kita boleh pilih untuk sebagai business owner, kita boleh pilih untuk bekerja sendiri dan juga kita boleh juga untuk jadi pelabur kan. Dan kita tengok yang pertama tu makan gaji. Kalau makan gaji ni hanya 55% saja yang kaya disebabkan makan gaji. Dan biasanya orang yang kaya makan gaji ni siapa sebenarnya? Dia orang ni merupakan salah satulah yang kaya sebabkan gaji ni CEO je. Salah seorangnya CEO Maybank contoh. Yang saya baca dalam keratan akhbar sebelum ni antara gaji tertinggi di Malaysia ni salah seorangnya CEO Maybank dan CEO lain lah. Itu saya nak tunjuk contoh. Jadi tuan-tuan nak kaya kalau dengan makan gaji, tuan-tuan kena jadi CEO dululah. Berapa lama nak jadi CEO tu? Berapa lama nak kena bersaing? Kan? Banyak ceritanya lah. Kalau nak jadi CEO tu. Bukan senang sebenarnya jadi CEO melalui persaingan yang banyak kan. Dan kena kipas-kipas lagi. Itu biasalah kan. Okey, yang kedua 95% orang yang kaya di Malaysia lah, kita cerita di Malaysia merupakan business owner kan. Contoh apa yang business owner ni, kita tengok contoh kedai makan KFC yang tuan-tuan makan tu, KFC. Adakah pemilik ataupun kita punya tu, kita panggil apa pemilik lah KFC ni datang memasak di Malaysia? Jawapannya tidak. Kan? Sebab dia punya sistem kita panggil sebagai business owner. Dia ada pekerjanya. Pekerja di bawahnya yang jadi tukang masak, yang jadi manager kat restoran, kan. Dia duduk saja je kat rumah tu. Tapi tiap-tiap bulan dia dapat duit dan dia kaya sebab dia ada business owner, kan. Dan yang seterusnya self-employed. Employed ni kebanyakanlah kita 95 populasi yang bekerja sendiri, seperti contoh jual burger kan, dan
tuan-tuan perlu bekerja untuk dapatkan income, kan? Kalau esok tuan-tuan tak kerja, maka tuan-tuan tak dapatlah income. Kan? Dan seterusnya, yang ni hanya 5% sahaja yang menggunakan kaedah untuk generate income ni, iaitu melabur. Melabur ni ialah kalau kita yang biasa-biasa ni cukup-cukup makan kan, macam mana nak melabur? So pelaburan ni biasanya orang yang dah ada duit lebih, so dia gunalah kaedah ni. Okey, dalam banyak-banyak cara ni untuk dapatkan income, agak-agaklah tuan-tuan nak yang mana, kan? Tuan-tuan pilih yang mana? Kalau saya tanya saya lah, saya pilih business owner lah, kan? Sebab apa? Di Ikhtisas pun kita sebenarnya business owner kepada kita punya syarikat. So bila tuan-tuan masuk je Ikhtisas, sebenarnya tuan-tuan adalah business owner kepada syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya berkenaan dengan commercial lah yang tuan-tuan boleh dapat di Ikhtisas ni, kan. Kita tengok di contohlah tuan-tuan baru join sebagai EP ataupun SEP, okey. Di Takaful ni dia bestnya tuan-tuan puan-puan buat sale sekali, tapi commercialnya dibayar sebanyak 72 kali. 72 kali. Kan? Jadi selama berapa tahun tu tuan-tuan? Selama 6 tahun. Buat sale sekali tapi kita dibayar commercial selama 6 tahun. Best ke best? Best lah kan? Buat sekali tapi untung berkali-kali. Okey, structure commercial untuk tahun pertama sebagai kita panggil AP lah. Tuan-tuan akan terima 35% lah commercial daripada sale ataupun production yang tuan-tuan buat lah. Dan tahun kedua dia punya commercial sebanyak 20%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 10%, tahun kelima 5%, tahun keenam 5%. Okey. Dan untuk pangkat SEP, itu pangkat leader, kan, ada kelebihan dia, yang mana kita ada kelebihan dari sudut insentif rekrutmen. Kejap lagi saya akan ceritalah. Ini nak cerita secara asas dulu, yang mana commission asas yang tuan-tuan boleh dapat daripada Ikhtisas ni adalah sebanyak yang saya sebut tadilah. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah simulasi pendapatan yang tuan-tuan, puan-puan boleh dapat daripada Ikhtisas, yang mana sistem Ikhtisas ni sangat-sangat bagus, kan. Sistem yang kita panggil tak ada tahan menahan untuk tuan-tuan naik pangkat, kan. Kita suka je tuan-tuan yang saya contohlah tuan-tuan rekrut yang orang bawah tu naik pangkat. Tapi kalau di sistem lama, kan Cik Syah, kan, kalau di sistem lama leader tu agak berat juga, Cik Syah. nak bagi anak buah dia naik pangkat, sebab dia akan terputus dia punya kita panggil overheading, kan. So di Ikhtisas ni bagusnya kita memang galakkan sangat-sangat tuan-tuan naik pangkat, dan tuan-tuan nak naik pangkat tu sangat-sangat senang, kan, dengan KPI yang sangat rendah, kan. Contoh paling pangkat paling rendah lah kita panggil SEP, Senior Executive Partner, iaitu tuan-tuan hanya perlu buat production dalam lebih kurang 30,000 FYSC sahaja. Lebih kurang seramai 28 orang je customer ataupun klien. Bila tuan-tuan dah capai je production sebanyak tu, automatik, kan, automatik terus naik pangkat. Tak perlu isi borang, tak perlu isi borang, tak perlu approval daripada leader,
terus je sistem, bila sistem detect terus je naik pangkat kan. Ini bagusnya sistem Ikhtisas ALC lah. Dan bila berpangkat SEP ni, yang saya tunjuk contohlah bila anda masuk, anda join dan di bawah anda ada rekrut 5 orang. Dan setiap orang yang anda rekrut itu kan menghasilkan jumlah production yang sama seperti anda sendiri. Masing-masing buat 30,000 je. Tak banyak, buat 30,000 sahaja kan. Anda sendiri pun buat 30,000, anak buah anda pun anda pastikan supaya buat 30,000 dan setiap anak buah yang berada di bawah anda suruh dia orang duplicate saja. Setiap orang rekrut 5 dan kita tengok last kali level keempat banyak kan, kita dah ada 625 orang ejen bawah kita. Dan inilah kita panggil tadi sebagai sistem business owner kan. Ada orang bawah kita yang bekerja untuk menyumbang pendapatan secara passive income. Sebab di Ikhtisas ni kita ada dua, kita ada active income dan passive income kan. So yang pertama tadi, kalau kata tuan-tuan perempuan buat sale 30,000, darab dengan 35%, so total commercial yang tuan-tuan akan dapat adalah sebanyak 10,500 kan. Kemudian orang bawah tuan-tuan iaitu level 1, level 2, level 3. Tuan-tuan minta buat jumlah production yang sama sebanyak 30,000 kan. Okey, tuan-tuan boleh dapat total commotion kat bawah tu sebanyak 303,000 tuan-tuan, banyak kan? 303,000 kan. Kalau tuan-tuan buat kerja seorang-seorang, tuan-tuan hanya dapat 10,000 saja. Tapi jika tuan-tuan rekrut, tuan-tuan ajak untuk join bawah agensi tuan-tuan, tengok tu nilai kat bawah 303,000 banyak tu Dan benda ni orang bawah kita yang buat sebenarnya. Kita hanya pantau saja. Dia orang punya sale dan aktiviti lah. Okey. Itu yang ada pada sistem Ikhtisas. Yang sangat baiklah untuk kita grab peluang ni. Okey, seterusnya. Okey, tadi sama juga yang saya tunjuk tadi, simulasi pendapatan yang tuan-tuan boleh dapat daripada Ikhtisas ni kan. Kalau tuan-tuan rasa ada tak yang rasa sikit lah 3,000 tu kan, ada tak yang rasa macam tu? Kalau dikira 300,000 tu untuk setahun kalau dibahagikan dengan 12 bulan, gaji income tuan-tuan dan puan sebanyak 25,000 25,000. So kalau tuan-tuan rasa tak cukup lagi dengan jumlah nilai tu kan, tuan-tuan boleh tengok kat sebelah tu potensi income yang tuan-tuan boleh dapat sebagai agensi director. Ini saya cerita sebagai yang 303,000 ni sebagai SEP SEP tu pun tuan-tuan boleh dapat income sebanyak tu. Tapi kalau rasa tak cukup lagi, boleh dapat lagi tinggi sekiranya tuan-tuan berjawatan agensi director. So siapa-siapa yang dah kita panggil SEP tu, cepat-cepatlah naik pangkat kepada AD, agensi director. Yang mana tuan-tuan kalau tengok kat situ, bulanan pendapatan yang tuan-tuan boleh dapat sekiranya anak buah tuan-tuan sendiri menghasilkan production yang sama tadi 30,000, income-nya sebanyak 100,000 sebulan, Cik Syah banyak tu. Betul. 100,000 sebulan. Masya-Allah apa yang boleh tuan-tuan boleh buat dengan nilai commercial sebanyak ni? And of course lah, pertama sekali boleh keluar zakat kita nak rakan niaga Ikhtisas ni boleh keluar zakat, antara pengeluar zakat tertinggi di kawasan masing-masing. Contoh saya di Kulai, saya di jalan Indahpura, saya adalah orang yang paling tinggi mengeluarkan zakat di kawasan ataupun tempat tinggal saya kan. Kita sebab dengan ada duit ni kita boleh bantu masyarakat di luar sana lah.
Dan dengan duit ni kita boleh bantu sanak saudara kita di luar sana, kan? Sebab duit ni salah ke kita nak ada duit banyak? Tak salah, sebab kalau kita tengok zaman sahabat pun mereka ni kaya-kaya. Baginda Nabi sendiri pun sebenarnya jutawan, kan? Seorang jutawan. Bila mana dia nak berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, dia punya hantaran tu, masya-Allah, kalau kita convert dengan duit wang ringgit ni, puluhan ribu dia punya nilai hantaran kepada Sayyidatina Khadijah. Di usia yang muda, Encik Syah, 25, kan? 25. Dia dah jadi jutawan. So kita tak salah untuk jadi jutawan, dengan syarat tadilah, salah satunya keluar zakat, jangan lupa keluar zakat. Kedua dan seterusnya kita nak bantu orang-orang susah di luar sana yang sangat memerlukan. Okey. Yang lain saya nak cerita satu je. Okey, next seterusnya. Okey, success story di Takaful Ikhlas, income sehari RM4,000. Ini dah ada, kita panggil testimoni lah daripada ELC. Adalah salah satu ELC yang orang ELC pertama yang join dengan Takaful Ikhlas ni, dia punya pendapatan sebanyak 4,000 sehari, bukan sebulan, sehari. Darablah dengan 30 hari. Dan Ikhtisas ni insya-Allah on the way, insya-Allah on the way. Sebab sekarang ni di Ikhtisas ni kita punya rekrutmen semakin rancak, kan? Semakin rancak, semakin ramai yang join kita punya Ikhtisas. Yang sekarang ni saya rasa dah 1,000 lebih kot, Cik Syah. Kita dah ada almost 1,200 lebih pendaftaran. Ya, kita dah ada 1,200 lebih pendaftaran sebagai rakan niaga di Ikhtisas. Dan benda ni makin lama makin banyak, kan? Kalau kita tak buat rekrutmen ni, orang lain akan buat, kan? Kalau kita sekadar nak tengok saja, jawapannya kau tengoklah orang lain nanti dapat income 4,000 sebulan. Kau berapa? 4,000 sebulan, orang lain 4,000 sehari, kan? So di Ikhtisas ni success story dah ada. Jadi kita follow je sistem Ikhtisas ni, insya-Allah lambat laun kita akan dapat income mungkin lebih lagi daripada ni, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, pembangunan kerjaya dan struktur komersial, tadi saya dah cerita komersial, cuma saya nak cerita sentuh kat sini sikit berkenaan dengan pembangunan kerjaya. Kita di Ikhtisas ni sangat-sangat special. Kita ada beberapa level untuk pembangunan kerjaya ni, bermula dengan EP, Executive Partner, kemudian boleh naik pangkat SEP. Nak naik pangkat ni perlu tunggu berapa lama? Setahun ke? 2 tahun ke? Kalau cikgu, kalau naik pangkat DG ni kena tunggu 7 tahun hingga 8 tahun, Cik Syah. Lama tu. Kan? Kalau doktor, kalau doktor saya tak confirm. Cuma yang saya tahu, cikgu nak naik pangkat DG tu perlu tunggu 7 tahun. Punyalah lama, kan? Tapi di Ikhtisas ni anda buat sale dalam 30,000. Sebulan anda tapau, kan? Bulan depan anda dah boleh naik pangkat sebagai ACP. Best ke best, kan? Sangat-sangat best lah. Dan kita leader yang merekrut anda di bawah ni, kita suka sangat anda naik pangkat. Sebab apa? Sebab kita tak terputus pun kita punya RI, recruitment incentive, kan? Tapi kalau di sistem lama, kita panggil sistem 3 tier, benda ni akan terputus. Tu yang menyebabkan leader-leader lambat-lambatkan untuk kenaikan pangkat, kan? Baik, seterusnya anda boleh naik sebagai AD, MD, Managing Director, dan paling atas sekali tuan-tuan boleh beli saham, kan? Ini yang tak ada di company lain lah, kan? Ini hanya di Ikhtisas saja.
peluang untuk tuan-tuan dan perempuan untuk beli saham, kan, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, tugas ACP. ACP Senior Executive Partner, berpangkat leader lah. Jadi tugasan dia pertama tambah rakan niaga, lepas tu kena bahagikan dengan kerja, buat sales sendiri juga. Kemudian darat dengan untung lah ataupun kita panggil commission, kan. Okey, ni tak ada apalah, ringkas saja. Seterusnya. Okey, ini adalah structure commission ataupun kita panggil commission asas. Yang pertama, yang kedua, Ikhtisas bagi juga commission PR, persistensi, dan yang ketiga, bila tuan-tuan dah berpangkat ACP ni, ACP yang saya cerita tadi, kan, 30,000 FYC dalam masa sebulan tuan-tuan buat, tuan-tuan terus boleh naik pangkat, kan. Itu insentif recruitment. Level 1 10, 2 dan terakhir level 4 1, kan. So kat sini tadi saya cerita berkenaan dengan commission asas 35%, dan Ikhtisas ni sangat-sangat baik hatilah. Dia bagi commission persistensi tu selama 5 tahun 5 tahun tu, kan. Ini benda pendapatan tambahan dah yang tuan-tuan boleh dapat. Dan bila juga anda berpangkat SCP, kan, anda layak untuk menerima recruitment incentive, kan, 10%, 2%, dan 1%, kan. Orang bawah yang bekerja, kan, orang bawah yang buat production, tuan-tuan dapat nilai total commission daripada recruitment incentive. Itu saja berkenaan dengan ni. Seterusnya. Okey, andai kata anda nak dapat income yang lebih lagi, kan, dalam Ikhtisas ni, sekarang anda dah berpangkat SCP contohlah, anda nak lebih lagi pendapatan, anda menuju ke pangkat AD. Jadi rekrutmen ataupun requirement yang diperlukan untuk anda naik ke pangkat AD ni adalah kat situ kita tengok perlukan FYC kumpulan sebanyak 450,000 dan mesti mempunyai rakan niaga berpangkat 5 ACP. Bila anda dah cukup kuota ni, anda dah boleh apply ke next level, iaitu agency director lah, kan, yang mana agency director ni dia dapat lebih lagi sebenarnya commission daripada ACP. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan structure commission untuk AD, agency director, yang mana commission dia agak tinggi sikit lah berbanding EP dan ACP, kan. Kita tengok kat situ, commission asas dia 39% tahun pertama, kan. Kalau EP tadi 35, tu ada beza sikit lah. Kemudian tahun kedua 24, tahun ketiga 19, 14, 9 dan 9, kan. Lepas tu dia punya ada dua kat bawah. Bila anda berpangkat AD ni, tuan-tuan akan dapat satu RI, recruitment incentive. Yang kedua, tuan-tuan ada OR, overriding. Overriding ni saya nak cerita sikit lah. Kita Ikhtisas ni kita mempunyai sistem hybrid. Tadi awal saya dah sebut sistem hybrid, yang mana kita menggabungkan antara sistem ERC dan juga sistem 3-tier. So di Ikhtisas ni ada dua benda tu. Sangat-sangat unik, kan. Yang mana kalau sistem ERC semata-mata hanya dapat 4 level sahaja, kan. Tapi dengan sistem OR ni dia tak terputus, infinity. Tuan-tuan boleh dapat OR daripada semua level, daripada level 1, 2, 3 sehingga ke bawah lah. Kalau ada 15 level lah tuan-tuan boleh dapat OR ni. Itu yang sangat baik di Ikhtisas ni. Okay.
Seterusnya. Okey, tadi dah cerita juga berkenaan dengan kita punya sama je macam tadi. 5 langkah mudah usahawan ikhtisas, benda yang sama tadi, bermula dengan EP, lepas tu naik ke SEP, anda buat dalam 30,000 semasa jadi EP, anda akan dinaikkan pangkat sebagai SEP. Kemudian anda buat dalam production dalam 450,000, anda akan dinaikkan pangkat lagi ke agency director, dan paling atas tuan-tuan puan-puan boleh beli saham lah menjadi BOD ikhtisas ni, kan. Okey. Seterusnya. Okey, ini antara insentif lah yang ikhtisas bagi pada kita semua yang join ikhtisas. Yang pertama, Mari Club Power Istiqomah, yang mana nilai tuan-tuan puan-puan boleh dapat, ini tambahan ini tambahan insentif yang tuan-tuan boleh dapat. Tadi dah dapat commission kan, recruitment insentif, dapat OR. Ini ikhtisas nak bagi lagi. Memang banyak betul ikhtisas bagi sebenarnya. Ini salah satulah yang saya nak cerita pada tuan-tuan, iaitu Mari. Okey, Mari ni pada yang baru jadi ejen, RN baru yang baru jadi, tuan-tuan boleh dapat Mari POI Power of Istiqomah. POI kita ada 3 POI. POI 2, POI 4 dan POI 8. Power Istiqomah 2, 4 dan 8. Bagi yang baru kan, bagi yang baru tuan-tuan perlu submit case dan enforce 2 case sahaja untuk 1 bulan tu. Tuan-tuan layak untuk dapat RM RM50 RM50, dan nilai ni untuk bulan pertama. Sekiranya bulan kedua tuan achieve lagi POI, nilai tu akan dinaikkan kepada 100. Bulan ketiga naik lagi 150, dan last kali tuan-tuan akan dapat, sekiranya setiap bulan tuan dapat achieve POI ni, total insentif ataupun income yang tuan-tuan boleh dapat sebanyak 3,900. Banyak tu 3,900 tambah dengan commission tadi. Kemudian kalau tuan-tuan dapat POI yang POI 4 kan, iaitu tuan-tuan submit 4 case dan rekrut 1 orang kan, dalam tempoh sebulan, tuan-tuan akan dapat RM100. Dan jika sekiranya tuan-tuan istiqomah setiap bulan, tuan-tuan akan dapat sebanyak 7,800. Dan yang POI paling tinggi adalah POI 8. Kalau tuan-tuan istiqomah daripada bulan pertama hingga bulan ke-12, tuan-tuan boleh dapat 15,600. Itu dengan syaratnya 8 case enforce dan 1 recruitment. So benda ni sangat-sangat ni saya dah dapat lah sendiri, alhamdulillah. Dah 2 kali. POI mula tu saya dapat POI 8, bisa bagi 100. Kemudian seterusnya saya dapat POI 4, dapat lagi 100. Dan bulan ni insya-Allah lah, doakan saya dapat POI lagi, sebab duit ni itu saya nak bagi kan. Kita kena grab lah. Kan. Okey, seterusnya. Okey, di ikhtisas ni tadi saya dah sebut berkenaan dengan sistem hybrid yang ada pada ikhtisas, yang mana kita tidak terhenti di level keempat saja. Yang mana kalau sistem ELC lain, dia sekadar ada 4 level sahaja. Maknanya bila level ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, tuan-tuan tak dapat apa-apa. Kan? Tak dapat commission pun. Tapi di ikhtisas ni, tengok level 7, 8, 10, 12, 20. Masih lagi ikhtisas bagi tau. Baik betul ikhtisas ni. Kan? Baik betul ikhtisas ni. Masih lagi bagi, kita panggil art lah, overriding kepada kita.
sebagai rakan niaga. Itu benda ni bagus untuk long term lah kan. Okey, seterusnya. Okey, ni bagi yang mereka nak join sama ada daripada company lain nak berhijrah ke syarikat kami, sistem ELC hybrid system ni kan, ataupun buat rakan-rakan yang kena buang kerja kan, yang dah tak ada kerja, ataupun sebelum ni pernah jadi leader di syarikat lain kena terminate kan. So kita untuk di Takaful Ikhlas ni bulan 10 ni merupakan bulan terakhir lah. Kalau tuan-tuan nak rebut peluang ni, kita ada skim gaji ataupun grant yang tuan-tuan boleh dapat di Takaful Ikhlas, dan bulan 10 ni merupakan bulan terakhir kan. Kalau tuan-tuan nak grab peluang ni, cepat-cepatlah isi borang dan exam kan. Next slide. Okey. Bulan terakhir leader scheme ni kita dah tak ada lagi lah, tinggal 31 bulan 10. Ya kan. Jadi tuan-tuan perempuan yang nak grab peluang ni, cepat-cepatlah ambil peluang ni untuk isi borang ikhtisas kan. Dan untuk skim agent leader ni kita ada dua, iaitu leader dan juga agent. Untuk leader ni tuan-tuan boleh nanti boleh rujuk kita punya ni lah, sebab kat sini kecil sangat tak nampak. Kita ada 5,000, 10,000 dan 15,000 kan. Dia punya syarat-syarat tu nanti tuan-tuan rujuklah leader masing-masing untuk mengetahui secara detail lah benda ni. Okey, seterusnya. Okey, yang ini nanti rujuk leader masing-masing lah. Okey. Okey. Ni untuk ejen lah. Ejen ni ada 3 juga, iaitu 2,500, 3,000 dan juga 5,000. 3,500, 5,000. So pada yang baru nak bermula, nak join sebagai leader kan, contohlah tak ada pengalaman lagi, nak join sebagai ejen, contoh sebelum ni tak ada lagi pengalaman untuk buat sale, puan-puan boleh bermula sebagai ejen biasa dulu. Dengan syarat-syaratnya saya tengok sangat-sangat senang dan benda ni praktikal sangat. Iaitu tuan-tuan hanya perlu tuan-tuan perlu buat production sebanyak 2 kes saja bersamaan dengan 5,000 lah FYC. Sebulan 30 hari tu cari dalam 2 orang klien saja tuan-tuan. Bukan ramai, bukan 10 orang, bukan 5 orang, tapi 2 orang saja. Kan, sangat-sangat senang. Sebenarnya saya kalau boleh nak ambil juga grant ni, tapi syarikat tak bagi. Kan? Sebab syaratnya sangat mudah. Kan? Tapi nak macam mana kita yang lama-lama ni, saya dah tak layak. Kan? So tuan-tuan yang baru nak join tu, tuan-tuan boleh grab peluang ni. Kan? Yang 2,500, 3,500 dan 5,000. Nanti boleh berjumpa dengan leader lah untuk cerita lebih lanjut tentang ni kan, agent scheme ni. Betul. Okey, betul. Baik, seterusnya ni nanti jumpa leader lah untuk ni tanya berkenaan dengan secara detail lah benda ni. Okey. Okey. Dah okey. Saya rasa itu saja untuk perkongsian malam ni, untuk sesi BOP yang saya mampu untuk sampaikan. Saya mampu untuk share lah dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Itu sajalah kot. InsyaAllah kalau ada pertanyaan, saya persilakanlah. Terima kasih kita punya agensi director kita Tarmizi bin Muhammad Koha atas pembentangan beliau malam ni. Sangat-sangat padat dan juga terperinci pembentangan beliau. Harapnya ramai yang akan mendapat faedah lah. Mungkin kita ada buka juga soalan kepada rakan-rakan niaga kita yang baru dan lama. Nak bertanya kan kepada Encik Tarmizi bukan senang kita nak jemput beliau ni untuk kita jemput dalam program ni. Jadi kalau sekiranya ada apa-apa soalan, boleh terus bertanya dengan beliau ataupun boleh kita catatkan, kita tanyakan soalan berkenaan dekat dalam chat room YouTube ataupun Zoom.
YouTube pun boleh lah kalau ada persoalan kan. Okey Ustaz, kalau kita tengok sini ramai yang mengucapkan tahniah Ustaz hebat ni. Itu dia. Terima kasih. Mungkin juga Ustaz boleh kongsikan dengan semua rakan-rakan yang kita di luar sana, sebab Ustaz tak ada menceritakan tentang impian Ustaz untuk masa hadapan. Kan kita nak tahu juga. Mungkin boleh kongsikan dengan rakan-rakan semua. Silakan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah atas ucapan tu. Sahabat-sahabat di luar sana. Impian saya di Ikhtisas ni sebenarnya untuk jangka masa pendek ni saya nak rekrut paling sikit pun dalam tahun kewangan 2020 2021 ni saya nak ada ejen bawah saya seramai 100 orang 100 orang. Itu untuk tempoh tahun semasa lah kan. Impian saya nak ada ejen bawah saya seramai 100 orang. Alhamdulillah 100 orang dulu target 100 orang dulu. Dalam masa berapa tahun tu Ustaz? Saya target pada tahun keuangan ni lah kan. Tahun keuangan ni juga bermaksud dengan anak buah cucu cicit lah tu. Ya. Bersekali lah dengan anak cucu cicit insya-Allah doakan saya. InsyaAllah. Untuk jangka masa panjang saya berimpian untuk memiliki sebuah bangunan agensi sendiri yang boleh menempatkan ejen-ejen saya untuk buat kerja, untuk buat training dan sebagainya dalam masa tempoh 5 tahun lagi insya-Allah doakan saya kan. Dan saya berharap juga saya boleh naik pangkat sehingga BOD lah. Saya nak beli saham Ikhtisas ni insya-Allah. Ya, insya-Allah. Itu yang kita doakan. InsyaAllah. Okey, saya masih lagi menunggu sekiranya ada pertanyaan daripada rakan-rakan semua. Nampak gayanya tak ada soalan ni Ustaz. Tak ada alhamdulillah. Setakat ni rekrutmen Ustaz dah berapa orang Ustaz rekrutmen? Tak payah panggil ustaz lah. Tiba-tiba panggil ustaz pula. Rekrutmen berapa banyak tu Tuan? Rekrutmen sebenarnya tahun lepas saya join Ikhtisas ni saya tak buat rekrutmen sangat pun. Ada 2 orang gitu je kan. Tapi tahun ni saya dah mula start engine lah. Start engine, tapi yalah dengan apa kita panggil ujian COVID pula ni dia ada sedikit sedikit kekangan lah untuk kita rekrut kan. So untuk buat masa ni saya dah ada 10 orang lah. Alhamdulillah dah 10 orang rekrut buat saya. 8 orang tu saya dapat daripada start ni bulan 7 lah masuk. Maksudnya 8 tu ada direct di bawah Cik Tamizi lah 8 tu dah direct. Ya, campur-campur lah. Ada dah cucu pun ada dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita nak supaya lebih maju dengan bisnes takaful ni kan di Ikhtisas. InsyaAllah. Saya buka lagi kalau sekiranya ada soalan daripada semua rakan niaga. Okey, masa pun sebenarnya dah 10.39. Kita dah bersiaran lebih kurang 1 jam lebih ni. Lama dah. Lama dah. Mungkin saya boleh, since tak ada apa-apa soalan ni daripada, mungkin saya boleh mungkin kata-kata akhir daripada Ustaz, daripada Tuan. Okey, kepada rakan-rakan di luar sana yang baru nak join Ikhtisas ni, tuan-tuan buatlah keputusan cepat, joinlah cepat-cepat kerana tuan-tuan berada di platform yang sangat-sangat terbaik kan. Terbaik dari sudut pertama, ada sudut kita nak bantu orang untuk menyediakan perlindungan takaful, kita nak mengajak orang supaya menderma dalam tabung tabarruk, dan dalam masa yang sama kita nak juga dapat income yang 24,000
100,000 agar kita dapat mengeluarkan zakat dengan banyaklah, insya-Allah. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang sudi mendengar sharing saya pada malam ini. Suara saya dah serak-serak sebenarnya. Kan ada tonsil sebenarnya Cik Syah, jadi tak sihat sebenarnya. tak sihat, jadi suara sedikit itu sikitlah kasar sikit bunyinya. Jadi itu sajalah dari saya. Allah. Okey, kita ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Tamizi, Encik Muhammad Tamizi bin Abdul Qahar atas perkongsian pada malam ni. InsyaAllah kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Encik Muhammad Tamizi. Semoga perkongsian malam ni akan menjadi asbab juga kepada semua rakan niaga kita yang baru dan lama untuk merekrut lebih ramai rakan niaga baru, dan yang baru insya-Allah boleh join dan kontak Encik Tamizi terus untuk menyertai Tisas kan. Jadi itu saja pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa kita ada sembang sampai santai takaful bersama Encik Zulfaqar pada hari Jumaat ni, tapi masanya kita awalkan pukul 5 petang dan kita juga ada program tertunda pada pukul 9.15 malam. Live telecast 5 petang. Jadi insya-Allah Encik Zulfaqar akan sembang santai takaful ni, Encik Zulfaqar akan kongsikan produk takaful wanita elegance yang mungkin ramai yang tidak berapa faham dan tahu tentang produk ni. Dan kita harapkan semua dapat bersama kita lah minggu ini pada hari Jumaat jam 5 petang. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih kepada semua yang hadir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi